Okey, dah record. Baik. Saya sambung saja ya. Minta maaf lah tadi terlupa record. Baik. Dia kata apa lagi sekali? Rendering digunakan untuk memaparkan permukaan rata supaya kelihatan melengkung atau membonjol keluar. Jadi kalau lukisan kita rata aja, kita nak sebenarnya dia permukaan dia melengkung. Jadi macam mana nak buat kan? Jadi tak apa, sekejap lagi kita tengok contoh. Rendering boleh menggunakan warna, tekstur, garisan dan bentuk. Alatan asas mewarna seperti pensel warna, pen penanda, marker pen, highlighter pen, dan pen dakwat serta pastel kapur sering digunakan untuk tujuan rendering. Okey, kita tengok dulu sekejap contoh apa maksud rendering dia tadi. Maksud dia begini, kita ambil satu contoh. Katakanlah gambar topi ni saya tunjukkan di sini. Di dalam lukisan kalau kita tengok, kalau tanpa sebarang proses rendering dan gaya visual, permukaan ni dua dimensi je, nampak ni saya highlight kan permukaan ni. Sedangkan kita tahu topi tu dia bukan flat kan, dia melengkung di depan dia. Jadi nak nampakkan kesan melengkung tu, apa dia buat? Kita tengok. Dia gelapkan di bahagian tepi, dia gelapkan di bahagian sini dan dia cerahkan di bahagian sini. Jadi automatik mata kita nampak macam permukaan tu dia lebih melengkung keadaan dia. Sama juga dengan di sini kalau kamu lihat. Lukisan dia flat saja, tetapi dengan menggunakan kesan gaya visual rendering tadi, jadi dia gelapkan sedikit bahagian sebelah sini, di bahagian sebelah sini dicerahkan, menjadikan kita nampak permukaan tu ibarat dia melengkung. Jadi dia nampak lebih real lah. Jadi itu yang dimaksudkan dengan rendering. Ataupun bahasa Inggeris dia selalu guna perkataan contour. Jadi dia nampak kontur dia tu ya. Jadi kita tengok lagi beberapa contoh. Okey. Ini pun sama juga ya. Dalam bentuk lukisan dia ni nampak sekeping macam ni saja. Dua dimensi. Tetapi menggunakan teknik rendering, dia gelapkan bahagian tepi-tepi sini, okey, dan dia cerahkan sebahagian dekat sini menjadikan kita nampak permukaan itu dia melengkung. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan rendering, teknik yang agak sukar, tapi kita sekejap lagi kita test menggunakan contoh objek yang mudah-mudah saja. Okey, jangan risau, kita buat sama-sama. Sekejap lagi. Ini lagi satu contoh. Ini saya ambil contoh di dalam buku teks. Okey, kalau kamu rajin Google, lagi banyak lagi contoh-contoh yang ditunjukkan di dalam internet. Sekejap lagi saya share satu channel YouTube, best channel dia. Kamu boleh tengok dan pelajari macam-macam teknik lakaran di sana. Sekejap lagi saya tunjukkan. Okey, itu sedikit berkaitan dengan rendering. Okey, seterusnya di muka surat 90 ya. Saya nak kamu lompat tengok muka surat 90. Kita lihat sedikit tajuk kecil, kesan cahaya dan bayang. Okey, kesan cahaya dan bayang. Kita lihat sedikit. Kita baca dulu sedikit dekat sini. Dia kata apa? Saya besarkan. Kesan cahaya dan bayang digunakan oleh pereka untuk menjadikan lakaran lebih realistik. Sama juga macam rendering, nak bagi lebih realistik. Sebelum melakar kesan bayang, kedudukan sumber cahaya perlu diketahui terlebih dahulu. Okey, jadi apa maksud dia tu? Maksud dia tu kita tengok di sini. Ada lagi maklumat dia. Apa dia kata? Apabila anda melakar sesuatu objek, cahaya dan bayang adalah penting. Cahaya dan bayang akan memberikan kesan seperti berikut. Menimbulkan bentuk objek, rupa objek akan kelihatan lebih sempurna. Okey, itu tujuan dia bila ada kesan cahaya dan bayang. Okey, apa maksud dia tu? Kita tengok lakaran ini, kita dapat idea sedikit. Okey, apakah objek yang dia lukis? Objek yang dia lukis hanyalah sebuah kotak ni. Nampak? Kotak je dia lukis. Dia lukis kotak saja. Tapi kenapa kotak dia ni nampak lain? Kerana kotak dia ni mempunyai
kesan rendering kalau kamu lihat, dan juga kesan cahaya dan juga bayang dia dah masukkan sekali dalam ni. Okey, jadi apa dia buat? Dia buat satu sumber cahaya. Dia kata macam dalam gambar rajah ni, sumber cahayanya daripada sini, daripada belakang. Jadi bolehlah kita membayangkan apabila cahaya tu menyuluh kotak di sini, mestilah permukaan yang paling jauh ini dia terlindung daripada cahaya. Dia tak kena cahaya. Jadi kamu nampak di sini dia gelap betul. Okey? Gelap. Kemudian di permukaan sebelah sini dia kena cahaya tapi sedikit. Jadi dia gelapkan sedikit. Dan permukaan atas ini dia paling banyak menerima cahaya. Jadi dialah yang paling cerah. Macam kita ada 3 tona warna. Ini paling gelap, ini sederhana gelap, ini paling cerah tadi. Okey? Kemudian ditambah lagi apa? Ditambah lagi dengan kesan bayang. Apabila cahaya dekat sini, cahaya akan terhalang dengan objek ni tadi, menyebabkan kawasan di sebelah sini akan menjadi bayang-bayang. Jadi dia gelapkan juga kawasan di sini ibarat bayang-bayang. Jadi lukisan dia walaupun hanya kotak biasa sahaja, tetapi nampak lebih realistik. Itulah maksudnya gaya visual, ya, yang akan kita buat bersama-sama sekejap lagi. Okey? Baik, secara teorinya itu sahaja. Sekejap lagi kita tengok daripada segi amalinya. Okey, berbalik kepada kita punya soalan. Okey, saya sediakan hari ini 3 soalan yang kita akan buat bersama-sama. Jangan risau, kita buat sama-sama hari ini. Tiga-tiga kita buat sama-sama. Sekejap je siap. Okey, objek pertama ataupun soalan satu saya, ni macam biasalah dalam buku latihan lah ya. Dalam buku latihan lah ni, dalam buku tulis lah. Okey, tuliskan apa nama, tajuknya hari ni, tarikh. Okey, ni tajuk kita hari ni. Kita pergi pada soalan satu. Saya kata apa? Buat rendering kesan cahaya dan bayang. Daripada objek ini, kita nak buat sebuah cube, kotak. Saya punya lakaran ni dalam bentuk isometri. Kalau kamu lihat ya, isometri, lakaran dia simple-simple saja lakarannya. Kemudian saya ada sumber cahaya di sini. Jadi kita nak buat kesan, kita nak buat rendering kesan cahaya dan bayang pada objek ni. Macam mana nak buat? Sekejap lagi kita buat bersama-sama. Okey, tu soalan satu. Kemudian kita pergi sekejap lagi soalan 2. Saya ubah sumber cahayanya berada di sebelah kanan atas pula. Jadi bagaimana kita nak masukkan rendering kesan cahaya dan bayang ke dalam objek ni? Kompleks sikit. Kalau tadi kotak saja, ni saya ada cutway sikit kotaknya, lain sikit. Okey, akhir sekali soalan 3, kita nak buat rendering kesan cahaya dan bayang juga, tetapi bagi objek silinder ini. Kenapa silinder? Kita nak cuba menghasilkan kesan melengkung dekat sini supaya kita punya silinder nampak macam melengkung. Kita dah buat dah silinder minggu sebelum ni kan. Tapi silinder kita 3 dimensi tetapi tanpa sebarang proses rendering dan juga kesan cahaya dan bayang. Kali ni kita nak cuba tambah kesan cahaya dan bayang. Okey, itu 3 soalan yang insya-Allah kita buat. Jadi saya harap kawan-kawan dah ready dengan buku tulis boleh. Kita boleh buat dalam buku tulis saja. Kalau ada kertas A4 boleh buat dalam kertas A4. Ready dengan pensel yang dah diasah matanya. Pemadam membantu kita juga. Dan satu lagi, kalau kamu ada, ini tambahan lah. Kalau kamu ada bersama kamu, okey, it's okay. Kalau tak ada, tak apa, tak ada masalah. Tisu. Kalau kamu ada tisu, kita nak guna juga tisu. Saya betul tak tisu? Saya ada satu tisu kat sini. Tisu terpakai. Kalau kamu ada tisu, okey? Tisu, kita nak guna tisu sekejap lagi. Adalah cara dia, saya tunjukkan macam mana kita nak guna tisu. Kalau ada. So, pensel, buku tulis, pemadam, tisu. Baik. Dah ready ke belum tu?
Mau senyap sunyi je ni. Saya pun takut juga. Jadi saya cakap sorang-sorang pula. Dah cikgu, dah ready. Alright. Ada kawan-kawan kita. Alhamdulillah. Oh, ramai ada yang masuk lagi tadi. Baru-baru masuk pun ada. Alright. Baik, saya harap kawan-kawan sedia tu. Alhamdulillah. Okey, sekejap. Saya nak tukar paparannya. Baik. Baik, kita cuba lihat ya. Apa kita nak buat kurang lebih macam ni lah sekejap lagi. Ya, apa kita akan buat kurang lebih kita nak buat macam ni. Tapi tak apa, kita buat sama-sama sekejap lagi. Baik. Alright. Saya padam dulu ni. Okey, baik. Langkah nombor 1, apa kita nak buat adalah saya nak kamu lukis satu cube. Macam mana saya nak besarkan ni? Boleh ke saya besarkan? Sekejap besar sikit lah. Okey, saya nak kamu buat satu cube. Okey, macam ni. Kalau boleh dalam bentuk isometri macam yang saya tunjukkan ini. Okey. Kita lukis ni dulu. Boleh tak kamu lukis ni dulu? Ini kita dah pelajari dah teknik ni. Teknik ni kita dah buat dah tempoh hari. Saya nak kamu lukis dulu satu kotak. Kalau yang saya buat ni ukurannya macam 4 kotak. Okey, macam ni. Di tengah-tengah kertas kamu kalau boleh. Kedudukan kertas tu lah kalau kamu nak tengok. Supaya dia ada ruang sedikit lah. Okey, saya ada ruang bawah sikit, ada ruang atas sikit. Jangan bawah sangat. Sebab sekejap lagi kita nak buat bayang dia. So macam saya ni, saya ada ruang sedikit lah dekat bahagian sini. Untuk saya buat dia punya bayang dia. Sekejap lagi, kawasan sini saya nak buat bayang dia. So saya ada ruang sikit dekat situ. Okey. Saya nak kamu buat dulu kotak ni. Sama macam saya dalam bentuk isometrik. Okey. Cikgu, Ya. boleh pakai pembaris ke? Boleh. Tak ada masalah. Sepatutnya tak payah pembaris lah. Tapi kalau kamu rasa kamu senang nak buat, okey, carry on. Tak ada masalah. Ya. Buat biasa pun, freehand pun boleh. Nak bantu pembaris pun okey, no problem. Okey, kamu cuba dulu tu ya. Saya bagi masa sikit lah. Dah selesai bagi tahu, okey? Kamu buat tu dulu sekejap. Sambil saya tunggu. Dah siap bagi tahu? Okey ke kawan-kawan? Dah ke? Dah cikgu. Dah Alright. Okay. Belum lagi, cikgu. Belum pelan-pelan. Okey, tak apa. Kita tunggu Rizky. Rifki. Pelan-pelan. Kawan-kawan yang lain cuba ya. Sama-sama kita buat ya.
Okey. Baik, tak apa, sambil-sambil kawan kita siapkan itu ya. Kalau kamu perhatikan di sini, saya buat satu sumber cahaya dekat atas ni. Okey. Saya buat satu sumber cahaya. Saya letak gambar mentol tu lah ya dekat situ. Jadi sumber cahaya ni saya buat dekat sini. Jadi kononnya sini kita adalah cahaya kita tu daripada sini lah. Konon-kononnya. Okey. Jadi kita dapat gambaran cahaya dia daripada belakang tu menghala kepada kita punya objek ke sini cahaya tu. Macam tu cahayanya. Okey. Cahaya tu menghala ke situ. Ke objek kita. Cahaya tu. Jadi dia kena objek kita. Jadi sekejap lagi kita terpaksa imagine kita punya projek ini ataupun cube kita ini yang mana satu bahagian yang berwarna gelap, yang mana bahagian yang lebih cerah. Okey. Okey, baik. Kawan-kawan. Tak apa, kita buat sama-sama pelan-pelan. Cikgu, Yap. Okey tak? Saya masih belum siap lah ni cube ni. Tak apalah, buatlah pelan-pelan. Tak apa, tak ada apa pun, pelan-pelan je. Buat dulu. Sambil-sambil saya tunjuk sekejap lagi pun kamu boleh ikut. Sebab dia proses dia agak lama yang ini. Tak apa. Kamu buat dulu cube tu pelan-pelan. Okey, tak apa kawan-kawan. Sambil-sambil tu saya cerita sikit-sikit. Sekejap lagi kamu boleh tanya, kamu boleh ulang. Kita buat sama-sama pelan-pelan. Ya? Dia akan ambil masa benda ni. Sebab kita dia makan masa sikit. Baik. Walaupun sebentar tadi, kalau kita lihat di tajuk rendering tu, dia bagi tahu kita, kalau boleh saya tunjuk balik dekat sini, kita tengok dia bagi tahu kita tadi bahagian rendering tu dekat sini dia bagi tahu. Dia kata apa? Rendering boleh menggunakan warna, tekstur, garisan dan bentuk, dia bagi tahu. Jadi kita boleh guna pelbagai, tetapi sebagai permulaannya untuk hari ini kita tak pakai color lagi. Kita hanya menggunakan pensel hitam sahaja. Okey? Jadi supaya kamu dapat gambaran awal macam mana nak buat. Bila kamu dah mahir menggunakan pensel, kamu boleh tukar sahaja pensel itu ke sebarang warna yang kamu mahu. Jadi kita start dengan pensel dulu. Nanti kita akan buat pakai warna. Okey, tak ada masalah. Sebab dia pun bagi tahu dekat sini, dia kata apa? Alatan asas mewarna. Sebenarnya ada macam-macam boleh pakai. Kita boleh pakai pensel warna, kita boleh pakai marker pen. Tapi bukan marker pen yang selalu saya pakai dekat whiteboard tu ya. Dia ada marker pen khas untuk rendering. Okey. Highlighter pen pun boleh guna, tapi agak kurang sesuai sikit lah. Tapi tetap boleh guna. Pen tak digalakkan, tapi tetap boleh pakai. Okay? Dan juga dakwat, pastel, kapur. Ya? Chalk pastel. Ini dia bagi tahu, ini antara warna, jenis-jenis warna yang boleh kita gunakan. Tetapi untuk kelas kita hari ini, kita hanya gunakan pensel sahaja supaya kita mahir dengan teknik asas rendering itu. Nanti bila kamu dah dapat idea macam mana nak buat, kamu boleh tukar sahaja daripada pensel biasa kepada pensel warna, tak ada masalah. Okey. Baik, berbalik kepada kita punya cube tadi, tak apa, walaupun ada kawan kita yang masih sedang buat cube tu, saya tunjukkan pelan-pelan. Okey, sekejap lagi boleh catch up sama-sama ya. Okey, baik. Apa kita nak kena buat sekarang ni? Kita nak kena imagine. Ya, kita ada sumber cahaya dekat sini. Ni sumber cahaya kita. Kita ada sumber cahaya kita dekat sini. Jadi kita bayangkan cahaya dia menghala ke sini. Jadi apa berlaku? Ya. Jadi kita ada 3 permukaan. Permukaan yang paling jauh daripada lampu ini dan terlindung ini, permukaan ini, mestilah ini yang paling gelap. Okey. Permukaan di sebelah sisi ini dia sederhana gelap. Dan permukaan atas inilah yang paling cerah sebab dia yang paling banyak kena cahaya. Jadi untuk projek kita ini, kita buat simple. Yang ini paling gelap, kita buat
ini sederhana gelap. Yang atas ni kita biarkan dia putih, menunjukkan dia cerah. Jadi kita nak color ataupun nak warna kita punya cube ini supaya kita nampak ada 3 tona dekat sini. Paling gelap di sini, paling gelap. Oh, mana pensel saya tak keluar. Paling gelap dekat sini, sederhana gelap dekat sini. Yang atas itu kita biarkan dia putih supaya dia nampak cerah. Okey, jadi kita nak sama-sama start mewarna ataupun bagi kesan rendering itu, kita try buat bersama-sama ya. Alright. Pelan-pelan lah kita ikut garisan, ikut kotak dia, jangan keluar daripada kotak ya. Yang sini kita buat yang paling gelap. Alright. Jangan takut, buat je. Boleh kawan-kawan? Sama-sama Okay, kita cuba untuk dapatkan color yang sekata lah dekat sini. Oh, saya silap sikit lah. Tak apalah. Padam dulu yang ni sebab dia gelap sangat. Okay, kita cuba buat sama-sama. Boleh kawan-kawan? Respon sikit. Senyap sunyi. Takut pula. Saya cube ni pun belum siap lagi. Tak apa, pelan-pelan Rifki. No problem. Try dulu. Boleh tak tu buat cube tu? Ingat lagi tak? Okey, sama-sama kita buat kawan-kawan yang lain. Nanti saya sorang-sorang je color kat sini, tak syok lah. Okey. Macam mewarna je. Okey. Saya nak gelapkan dia lagi sebab ini yang paling gelap. Saya nak gelapkan dia lagi. So saya tambah lagi atas dia. Kita nak di sini yang paling gelap. Tak cukup gelap ni. Saya nak tambah lagi. Jangan takut. Color je. Kita cuba nak dapatkan warna dia yang sekata. Gelap lagi, gelap lagi. Okey ke tu kawan-kawan? Rifki okey tak? Okey. Boleh gelap lagi sikit kot. Saya try gelap lagi sikit. Okay, kita cuba sekatakan dia sebaik yang mungkin. Kita cuba sekatakan dia sebaik yang mungkin. Ikut kotak dia. Okey tak geng? Kawan-kawan? Senyap je ni. Saya risau Fakrul tidur je. Oh, terlajak pula. Okey, kurang lebih begitu. Saya dah dapat satu permukaan yang gelap. Kawan-kawan punya macam mana? Okey tak? Rifki okey tak, Rifki? Cube saya masih belum siap lagi, cikgu. Cube. Cube. Boleh ke tu buat cube? Ingat tak lagi buat cube? Kan nak saya tunjukkan cube-nya. Oh, ada kawan kita yang terputus talian internet dia. Tak apa, cuba masuk balik kalau boleh.
Kalau boleh cuba masuk balik. Kalau tak boleh juga, kalau talian tak membantu, nanti terpaksa tengok balik rakaman lah. Ya. Terpaksa tengok balik rakaman. Sekejap saya reply ke ada kawan kita message ni. Ya. Memanglah kadang-kadang talian tak baik. Okey. Tapi tak mengapa, insya-Allah kita ada buat rakaman. Kawan-kawan yang talian dia pagi ni tak baik, nanti boleh cuba untuk tengok rakaman. Okey tak Rifki? Kotaknya lah Rifki, kotak macam itu hari. Tengok saya buat balik ni. Saya tunjuk contoh satu kat atas ni Rifki, ya. Buat kotak untuk Rifki saya buat kat atas ni. Rifki, kotak ni garis tengah dulu. Katakan garis bawah dulu. Garis dulu bawah. Oh, besar sangat pula pensel saya. Garis dulu tapak dia Rifki. Okey, garis dulu tapak dia. Kemudian buat yang garis tengah tu. Okey. Kemudian daripada sini ke kanan. Okey, daripada atas ni pun ke kanan. Ini Rifki saya tunjukkan ni. Garis sambung. Kemudian ke kiri pula. Jarak dia sama juga. Macam ni saya buat 3 kotak. Okey. Akhir sekali kita sambungkan atas dia ni. Dah siap kotak kita. Macam tu lah. Cuba try. Apa hal lagu ni tiba-tiba kuat pula. Okey, itu bagi kawan-kawan yang nak buat kotak, kurang lebih macam tu lah, ya, atas tu. Baik, saya kembali kepada saya punya ni. Mana tadi? Okay, this one. Okey, yang itu kita dah buat yang paling gelap. Kemudian di sisi sebelah sini pula, kita nak buat yang sederhana gelap. Yang sederhana gelap. Okey? Sama-sama kita cuba buat. Saya tunjukkan. Di sini kita cuba buat sama-sama. Okey, kita try. Ini saya nak buat dia sederhana gelap. Isi padam dulu yang conteng-conteng tadi. Okey, one more time. Sederhana gelap saja. Dia memang slow lah, makan masa sikit, tapi tak apalah. Okey, teruskan lagi. Teruskan lagi. Okey, kita cuba untuk dapatkan warna dia yang sekata. Gelap dia tu kita cuba dapat yang sekata. Boleh kawan-kawan? Jangan saya buat seorang-seorang pula ni. Sama-sama ya. Rifki, are you okay?
Okey, kurang lebih. Okey, kurang lebih. Kurang lebih kamu akan dapat macam ni lah bentuknya. Yang penting kita dapat membezakan dia punya tona warna dia. Di sebelah kanan depan ini, yang itu yang paling gelap. Okey, yang paling gelap. Kemudian yang ini yang ini paling gelap. Yang ini yang sederhana gelap. Yang di atas ini paling cerah. Tapi untuk contoh kita ni, kita biarkan dia putih supaya kita nampak dia 3 tona yang berbeza. Jadi secara tak langsung dia ada kesan sikit lah, kita tahu cahaya kita daripada belakang dan objek kita nampak lebih 3 dimensi. Okey. Baik, boleh saya tengok tak kawan-kawan yang dah siap tu? Ada tak kawan-kawan yang dah berjaya selesai tu? Boleh tak tunjukkan dekat kita? Kita nak tengok lah. Okey ke kawan-kawan? Rifki macam mana? Okey ke Rifki? Saya tak buat apa lagi. Ni cube ni pun belum tak tahulah jadi ke tak ni. Cubalah. Kan kita dah buat dah minggu lalu. Saya tunjuk tadi cara buat cube dia. Cuba. Boleh tak? Kawan-kawan lain ada tak yang nak share dengan kita hasil kerjanya yang dah selesai supaya saya boleh nampak? Ada tak kawan-kawan lain nak tunjukkan? Ada kawan-kawan yang nak kongsi dengan kita? Tunjuk Atika. Boleh tunjuk Atika? Kalau Atika boleh tunjuk, tunjuklah. Boleh kami tengok sama-sama. Kita cuba tengok. Ada kawan kita dah siap? Tengok ni Atika dah buat. Ni saya besarkan sedikit sekejap ya. Atika. Jajap. Mana clearnya? Nak tunjuk Atika punya projek. Okey. Cantik. Atika dah buat dah ni Atika punya. Okeylah tu. Jadi kita nampaklah kesan dia. Ada satu bahagian yang gelap, satu bahagian kurang gelap dan di atas dia putih. Okey, baik. Ada tak kawan-kawan? Thank you Atika. Ada tak kawan-kawan lain nak share dengan kita? Kawan-kawan lain? Rifki tak apa, ambil masa. Pelan-pelan Rifki, buat dulu kotak dia. Tengok balik yang minggu sebelum ni. Macam mana? Okey, saya tengok Atirah punya sekejap. Atirah. Oh, very good. Cantik Atirah. Gitulah Atirah buat dalam kertas A4. So nampak cantik. Alright, very good. Thank you Atirah. Okey. Ada kawan-kawan lain nak share lagi? Boleh kita sama-sama tengok. Kalau salah, kita betulkan sama-sama. Tak takut. Sama-sama. Tak apa. Rifki pelan-pelan buat kotaknya dulu ya Rifki. Cuba dulu macam yang saya tunjuk tadi. Rifki cuba pelan-pelan buat kotak dulu. Okey, tak apa. Sambil-sambil kita tunggu kawan kita selesaikan tu, saya nak tunjuk satu lagi teknik. Yang ini untuk kawan-kawan cuba. Kawan-kawan boleh cuba. Saya nak tunjuk satu lagi teknik supaya kawan-kawan boleh cuba yang ini. Dia advance teknik sedikit lah. Tetapi walau bagaimanapun, okey je untuk kita cuba kan. Allah, salah pula dah. Okey. Kalau kawan-kawan ingat, sebentar tadi saya bagi tahu guna ambil tisu kan. Ni contoh saya ada tisu kat sini. Jadi apa tisu ni apa kita nak buat dengan tisu ni? Sebenarnya kadang-kadang kalau kamu perhatikan bila kita color macam ni, dia punya warna dia tak sekata, betul? Jadi menggunakan tisu ni kita boleh sekatakan dia. Kalau dalam bahasa Inggeris dia panggil smudge lah, smudging. Jadi apa kita buat? Saya ambil tisu ni, balutkan dekat jari macam ni. Jadi hujung tisu ni nanti kita boleh tonyoh sedikit dekat permukaan yang kita warnakan itu.
supaya warna dia jadi nampak lebih sekata. Jangan tonyoh kuat sangat, sikit-sikit saja. Tetapi kena berhati-hati, terutamanya dekat bucu-bucu itu. Tetapi kalau kamu nak cuba, kamu boleh cuba. Kalau ada warna yang tak sekata, dia akan sekatakan warna kita tu. Okey, mari kita cuba. Saya pun try juga, cuba juga. Okey, kamu boleh guna tisu, try tonyoh-tonyoh dia sikit. Jadi tujuan dia nak bagi warna yang kita lakar tadi, kesan-kesan pensel tadi tu, dia jadi lebih sekata. Jadi kamu boleh cuba. Untuk kawasan gelap pun boleh, untuk kawasan yang kurang gelap pun boleh. Dua-dua kawasan boleh. Sama-sama kita try. Okay, saya pun try juga. Sebab sini saya pun ada smudging juga dekat sini. So kita cuba. Ya, saya cuba kawasan sini, kita tengok. Sekarang ini kalau perhatikan kawasan ini dia tak berapa sekata color dia ada yang gelap sikit. Kita cuba untuk smudging dekat sini. Jadi kurang lebih kesan dia akan nampak macam tu lah. Okey. Okey. Dia nak bagi warna tu lebih sekata saja sebenarnya. Okey. Jadi kamu bolehlah guna tisu tu. Okey, untuk kita tonyoh dia supaya dia nampak lebih sekata. Setelah kamu tonyoh, kalau kamu rasa nak tambah lagi, nak bagi gelap sikit pun boleh je. Tambah je pensel atas tu. Kemudian kita sekatakan dia sebalik. Okey. Tak ada apa. Kita try and error saja. Jangan takut. Jadi kita dapatlah kesan yang macam tu lah. Jadi warna dia nampak lebih sekata. Okey. Teruskan. Ni saya teruskan tonyoh lagi dekat sini. Jadi kamu boleh gunakan tisu kamu tu. Tapi yang bahagian bucu-bucu ni dia agak sukar sikit lah ya. Bolehlah cuba, tak apa. Kita try saja. Kamu boleh nampak kesan dia tu. Bila kita tonyoh tu kadang-kadang dia jadi kurang gelap sikit. Jadi kita nak tambah gelap lagi, boleh. Kita tambah je atas dia sekejap lagi, kita tambah. Macam saya ni tiba-tiba dia jadi kurang gelap sikit kan. Jadi saya kena tambah kegelapan dia tu. Nanti saya boleh pensilkan semula di atas dia supaya dia nampak lebih gelap lagi. Okey. Ni teknik tambahan lah. Boleh digunakan nak bagi nampak lebih cantik lukisan kita. Okey. Bahasa Inggeris dia panggil smudging. Smudge. Jadi dia akan jadikan kesan-kesan pensel kita itu sekata. Okey, tapi kotak saya ni tak berapa ni sangat. Saya cuba untuk gelapkan dia sikit. Okey. Alright. Jadi kurang lebih macam tu lah kesan dia. Kita dapat lihat kalau kita tonyoh dengan kita tonyoh dia dengan tisu, okey. Dia akan bagi kesan kurang lebih gitulah, dia nampak lebih sekata lah sepatutnya. Tak apa, kita try je. Okey, sama juga dengan bahagian yang kurang gelap juga kita boleh buat. Okey. Jadi kesan-kesan pensel tu dia nampak akan rata sedikit, kesan-kesan pensel yang kita buat tu.
Kamu boleh try lah. Boleh try. Sama-sama kita try. Dia color kamu pun dia akan jadi nampak lembut sedikit lah. Ya. Sebab dia dah hilang kesan-kesan pensel yang kasar tu. Okey, kurang lebih gitulah ya. Kurang lebih macam itulah. Okey, kita nak gunakan teknik-teknik ini. Teknik rendering. Kemudian teknik ini juga nak bagi nampak kesan cahaya tadi. Okey. Okey, kurang lebih macam itulah objek yang akan kamu dapat. Okey. Dia nampak color dia nampak rata sedikit. Okey. Baik. Okey. Kawan-kawan. Rifki pelan-pelan buat kotak Rifki. Nak saya tunjuk lagi sekali Rifki kotaknya? Nak saya tunjukkan? Saya tunjuklah dekat Rifki. Boleh? Tunjuk. Alright. Ni saya tunjuk dekat Rifki. Ingat tak itu hari kita dah buat kotak? Rifki ada beberapa cara untuk buat kotak. Mana kotak ni? Okey. Ni tempoh hari kita buat kotak. Ingat tak? Okey, saya tunjuk. Kita tempoh hari kita dah buat kotak. Ada dua teknik yang utama kita gunakan. Kita boleh pakai oblik. Kita juga boleh pakai isometrik. Ingat tak? Contoh yang saya tunjukkan tadi tu kita buat kotak guna teknik isometrik. Okey. Yang sebelah kiri ni kita buat kotak guna oblik. Jadi mana-mana pun boleh lah. Tapi katalah kita nak buat isometrik yang sebelah kanan tu. Okay? Jadi saya tunjuk dengan Rifki balik. Alright. Okey. Kawan-kawan lain sementara kamu buat smudging tu lah. Saya tunjuk kat Rifki sekejap ya. Okey. Jadi kan saya kata mula-mula sekali kita buat garisan. Dia punya tapak dia. Garis straight saja. Okey, kita buat garisan tapak dia. Garis lurus. Okey. Boleh lah Rifki tengok ya. Okey, kemudian katakan saya nak mula kotak saya dekat sini. Okey. Kita buat dulu garisan lurus 90 darjah menentukan ketinggian kotak kita tu. Okey. Katakan saya nak buat ini dengan jarak 4 kotak sebab saya guna kertas grid ni. Kamu kalau guna buku matematik pun boleh ikut. Okey. Saya buat jarak dia 4 kotak buku matematik. Kemudian saya nak buat garisan 30 darjah ke kanan sudut dia. Kurang lebih kamu anggarkan. Tak perlu kita ukur pun. Kurang lebih. Kamu boleh anggarkan. Padam pula garisan saya ni. One more time. Okay. Kemudian daripada titik ni buat garisan ke kanan. 30 darjah jarak dia kurang lebih. Saya buat jarak dia 4 kotak juga. Kemudian di bahagian sini pula daripada atas ni. Dia punya sudut dia mesti sama dengan bawah tu. Dia punya condong dia tu mesti sama 30 darjah. Okey? Kemudian kita cantumkan ni. Siap sebelah kanan. Alright? Kemudian buat lagi sekali sebelah kiri pula. Benda yang sama. Tengok daripada bawah ni saya garis 4 kotak. 1, 2, 3, 4. Saya stop.
Kemudian daripada atas kecondongan yang sama. Stop. Sambungkan garisan ni. Kita akan dapat macam tu. Okey. Kemudian saya akan buat daripada sini pula. 30 darjah juga ke kanan. Jarak dia 4 kotak juga. Dari sini saya buat. 1, 2, 3, 4. Stop. Kemudian daripada kanan ni pula. Daripada sini. 1, 2, 3, 4. Sambung je garisan tu. Siap kotak kita. Macam tu lah. Okay. Very easy. Cuba buat. Rifki cuba buat. Okay. Baik. Saya kembali kepada lakaran kita tadi. Okay kawan-kawan. Dah siap dah buat smudging Baik. Seterusnya kita nak buat kesan yang terakhir, iaitu kesan bayang. Kesan bayangan. Bayang kita nak buat kesan bayang tu dekat sini. Kita nak cuba buat kesan bayang. Okey, jadi secara apabila kita lihat cahaya tadi, kita tahu cahaya daripada sini, okey. Jadi bayang dia mestilah akan jatuh ke sebelah kanan ini, di kawasan sini. Kita tahu bayangnya di kawasan sini. Okey. Jadi kita boleh gelapkan terus kawasan sini. Tetapi kalau kamu nak lebih tepat lagi, apa kita buat? Kita boleh buat macam ala-ala lakaran perspektif dekat sini supaya kita dapat sedikit gambaran berapakah keluasan bayang yang kita nak buat tu. Okey. Jadi apa kita buat? Daripada sumber cahaya ni, saya buat satu garisan. Daripada sumber cahaya ni, daripada lampu mentol saya ni, saya buat satu garisan. Garisan ni lembut sajalah ya. Dia sebagai panduan, saya nak tahu arah cahaya saya tu jatuh dekat mana. Contoh dia kat situ. Okey. Kemudian saya buat satu lagi garisan dekat sini pula, melalui titik bucu ini. Okey. Saya teruskan lagi garisan ini ke bawah. Jadi saya dapat gambaran bayang-bayang saya tu kurang lebih dia sampai situ. Satu lagi garisan. Kena dekat bucu atas ni. Kemudian saya teruskan lagi garisan. Jadi saya dapat gambaran kurang lebih bayang-bayang yang saya buat tu, dia akan sampai dekat hujung sana bayang-bayang dia. Okey. Jadi dekat sini kita bolehlah buat bayang-bayang tu. Kita juga boleh garis daripada bawah ini. Daripada bawah sini, bucu bawah ni. Kalau kamu perhatikan, saya garis juga. Bucu bawah ni sampai sini. Saya garis supaya saya boleh agak, oh situlah bayang yang saya nak buat. Yang ini saya boleh garis kat sini. Yang ini pun saya boleh garis di sini. Jadi dia bagi kita gambaran. Kawasan itulah yang kita boleh buat bayang-bayangnya supaya dia jadi objek kita ni nampak lebih realistik lagi. So kita dah ada anggaran dekat situ, kita gelapkanlah kawasan situ supaya dia jadi macam bayang-bayang. So bayang-bayang ni mestilah betul-betul gelap kan. So kita cuba untuk gelapkan kawasan situ. Okay. Garisan-garisan ni tadi kita buat, saya buat dengan garisan halus je sebab kita nak kena padam dia balik. Okey. Sebab kita akan padam balik ni garisan ni sekejap lagi. Sebab kita nak bahagian tapak bawah ini sahaja supaya kita boleh buat bayang-bayang ikut dalam kotak bawah ni sebagai panduan kita. So saya gelapkan kawasan sini. Kalau kamu tengok, saya gelapkan. Sini saya gelapkan. Okey. Bawah ni pun saya gelapkan. Betul-betul gelap saya buat ni sebab bayang-bayang kan hitam. Okey. Gelapkan kawasan sini, dia kena gelap. Baru dia dapat kesan tu ya. Okey, gelapkan.
Oh. Okey geng. Senyap sunyi, takut dengar. Weh, besar pula kawasan bayang-bayang ni. Lambatlah sikit sebab besar. Gelap lagi, gelap lagi. Okey, kurang lebih macam tu lah. Okey, kurang lebih kita dapat kesan macam tu. Okey, jadi apa kita boleh buat? Kalau kita nak dia lembut sedikit, kita bolehlah guna teknik apa ni, smudging tadi tu. Okey, jadi kita guna teknik smudging menggunakan tisu itu untuk kita lembutkan sedikit kita punya kesan pensel tadi. Okey, boleh lembutkan gunakan tisu untuk kita lembutkan sedikit kesan-kesan pensel kita tu. Okey. Apa, kita cuba-cuba saja. Okey, kurang lebih lah, kurang lebih kita akan dapat gambaran macam tu. Jadi kita akan ada apa ni, bayang-bayang yang kita nampak di sebelah bawah kanan dia itu, ya. Okey, adakah kawan-kawan nak share dengan kita? Kalau boleh kita tengok dekat paparan, kalau ada kawan-kawan yang nak share dengan kita. Kawan-kawan yang dah siap mungkin. Ada tak kawan-kawan nak tunjuk kat kita? Saya belum siap lagi, cikgu. Alright, pelan-pelan Rifki. Kotak dah jadi dah Rifki? Kotaknya dah okey dah? Dah. Okey, pelan-pelan. Warnakan dia pelan-pelan. Okey, kawan-kawan lain kalau ada yang dah ni, boleh juga tunjukkan. Atika, tak apa, pelan-pelan Atika, buat pelan-pelan. Kita nak nampak idea je supaya kita tahulah bayang dia sebelah mana. Okey. Mungkinlah bayang ni sepatutnya dia lembut lah lagi kan. Maksud dia sekarang ni saya buat dia kotak, dia nampak keras sedikit lah. Okey. Jadi kita boleh lembutkan dia lagi ni. Okey. Bayang ni kita boleh lembutkan dia lagi. Saya potong sikit bayang ni. Okey, supaya nampak dia real sikit. Sikit lagi.
Okey, kurang lebih gitulah ya. Kita nampak. Boleh potong lagi tak? Okey. Kurang lebih macam tu. Ada kawan-kawan nak tunjuk Rifki dah? Nak tunjukkan Rifki? Mari saya tengok. Okey, kotaknya okey Rifki. Okey. Jadi kawasan sini nampak depan dia tu boleh bagi gelap sedikit ya Rifki supaya nampak perbezaan macam saya buat ni. Yang sini gelap. Okey. Kawasan sini dia lebih gelap lagi. Kawasan sini dia cerah sikit. So bagi nampak perbezaan gelap dengan cerah dia tu. Okey? Bolehlah tu. Ya, bolehlah tu. Biasalah permulaan memanglah begitu, beberapa kali kita buat nanti makin lama makin cantik lah jadinya. Alright? Jangan risau. Okey. Kawan-kawan yang lain? Kalau boleh saya tengok. Ada kawan-kawan lain nak tunjuk dekat kita? Oh, sekejap kita tengok apa ni? Nur Atirah punya. Oh, cantik. Atirah atas sikit Atirah. Very good. Lawa Atirah punya buat bayang-bayang tu cantik. Okay, very good. Cantik. Alright, thank you Atirah. Ada tak kawan lain nak tunjuk pada kita? Kalau ada dah siap. Saya risau Fakrul terlena bersama bantal busuk beliau. Senyap ya Fakrul. Okey, kawan-kawan, sambil-sambil tu ya. Kita tengok sekejap soalan nombor 2. Kita tengok sekejap soalan nombor 2 ya, kawan-kawan. Kalau boleh saya sharekan dekat skrin sekarang ini, kita tengok soalan nombor 2. Soalan nombor 1 alhamdulillah lah tu ya. Jadi apa kita nak buat dengan soalan nombor 2 ni? Sebenarnya teknik dia sama. Semua benda yang kita buat dekat soalan nombor 1 tadi, kita nak buat dekat soalan nombor 2 ini. Cumanya kali ini kita perhatikan cahaya dia saya buat di sebelah atas kanan. Jadi cahaya dia ke sini. Jadi apabila cahaya kat sini, kita tengok permukaan mana yang paling gelap. Mestilah permukaan ini yang paling gelap kan? Sebab dia terlindung dengan cahaya, betul tak? Okey? Ini yang paling gelap. Lagi, apa lagi permukaan yang terlindung? Dan juga permukaan ini. Kedua-dua permukaan ini, dia akan paling gelap. Paling gelap. Okey? Nombor 2 gelap. Permukaan mana? Nombor 2 gelap semestinya permukaan tepi sini. Dia terima cahaya tetapi sedikit. Permukaan tepi ni nombor 2 gelap. Cikgu. Ya. Saya nak kena left ni sebab bateri saya dah lesu dah. Okey, tak apa Rifki, no problem. Macam biasa kita buat rakaman. Nanti ada masa Rifki tengok balik rakaman, okey? And then cuba buat pelan-pelan. Alright, no problem. Okay, thank you Rifki. Bye-bye. Assalamualaikum. Salam. Okay, kawan-kawan yang lainnya. Okay, kita permukaan ini nombor 2 gelap sama dengan permukaan ini. Okay, nombor 3 yang paling cerah. Kalau untuk contoh kita ni, kita biarkan putih je. Kita nak tunjukkan dia paling cerah. Iaitu permukaan di atas ini. Sebab dia terima paling banyak cahaya. Dan permukaan ini. Okey. Jadi saya nak kamu buat macam ni untuk soalan nombor 2. Okey. Soalan nombor 2. Soalan nombor 1 tadi dah buat dah. Jadi untuk soalan nombor 2 saya nak kamu buat macam tu. Okey. Tapi nak bagi pendek sikit kelas kita hari ni, saya takut panjang sangat, nanti kesian pula data kawan-kawan kita dan juga bateri pun ramai dah habis. Okey, saya rasa kamu boleh buat soalan nombor 2 ni sendiri sebab dia sama je dengan soalan nombor 1, cuma bentuk saja sedikit berbeza. Tapi saya nak tunjukkan kepada kamu adalah soalan nombor 3. Sebab dia berbeza sedikit, iaitu dia adalah silinder. Jadi silinder ni kalau kamu lihat, cahaya dia daripada tengah. Okey, cahaya dia daripada tengah.
Jadi apa kita nak buat adalah kita kena gelapkan di tepi sini. Sini paling gelap. Paling gelap dekat tepi ni sama dengan ni, kiri kanan dia. Kemudian semakin dia pergi ke tengah, dia semakin cerah. Semakin cerah, sampailah di tengah-tengah ni paling cerah. So dia paling gelap, semakin cerah, sampailah tengah-tengah ni dia paling cerah. So dia agak sukar sikit nak buat. So kita cuba untuk buat soalan nombor 3 ni bersama-sama. Okey, soalan nombor 2 saya akan tinggalkan kepada kamu sebagai tugasan kamu cuba buat sebab dia sama macam soalan nombor 1. So mari kita tengok soalan nombor 3. Okey, kita cuba buat soalan nombor 3. Baik, saya ada satu kertas kosong. Okey, kita cuba untuk lakar dulu kita punya silinder. Ya. Lakaran kasar saja tak mengapa, tak kisah. Ya. Okey, kita cuba buat silinder. Bukan saya nak minta kamu buat elips betul-betul macam tempoh hari kan. Tapi kalau rajin, salahnya. Ya. Okey, tapi untuk contoh ni saya buat lakaran kasar sahaja sebab kita nak nampakkan kesan tu. Okey, saya buat elips dulu di bahagian atas. Okey, kurang lebih. Kemudian kita gariskan ke bawah bentuk silindernya. Okey, kita lukis dulu silinder. Okey, sengit sikit garisan saya. Ulang balik. Oh. Okey. Kemudian di bawah silinder saya tu begitu. Okey, kurang lebih lah saya ada silinder satu. Jadi bila kita nak dapatkan kesan rendering tadi macam yang saya maklumkan, kita nak kena bagi dia gelap bahagian kiri dan kanan garisan tu yang paling gelap. So kita cuba buat ya. Okey, mari kita cuba buat. Saya start dengan sebelah sini dulu. Okey, saya cuba gelapkan kawasan sini. Paling gelap. Oh, Allah, terandu pula. Besar sikit. Okey, di sini kita gelapkan dia dulu. Gelapkan. Okey, saya ambil dia tebal sikit, gelap dia. Jangan takut, bagi je gelap-gelap. Yang bahagian tepi ni kita memang nak kena dia gelap. So kita gelapkan dia betul-betul. Ya, kenapa dia gelap? Sebab dia tak berapa kena cahaya, dia sebelah tepi. Yang paling tengah tu kenapa dia cerah? Sebab itulah paling banyak kena cahaya. Okey, kita dah gelapkan tepi dia. Sekarang ini kita gelapkan sebelah kanan pula, sama macam tu. Ya, saiz dia pun kurang lebih sama. Gitu kurang lebih. Ya, saya gelapkan juga bahagian sini. Kiri dan kanan kita buat. Wih, sunyinya. Mana lagu saya? Oh, adalah lagu sikit. Tak adalah sunyi sangat. Alright. Okey, sama-sama kita gelapkan. Sambung. Harap kawan-kawan boleh ikut ya. Okey, kemudian kita nak buat dia punya tona warna dia semakin ke tengah tetapi dia semakin cerah. Okey, semakin cerah. Kita akan buat dia semakin cerah. Okey. Dia kurang gelap sikit, dia makin cerah kita nak buat.
buat dia besar sikit. Okey, sebelah sini pun sama juga. Kita buat dia makin cerah. Okey. Okey, semakin ke tengah, semakin cerah dia. Okey, sekarang ni kita cuba blend sedikit. Kalau kamu perhatikan dekat sini, dia beza banyak sangat kan, gelap dengan cerah tu. Okey, saya cuba blend dia dengan tambah sikit kegelapan dekat tengah ni. Okey, supaya dia nampak lebih gradient, dia panggil gradient kan. Lebih real lagi lah. Okey. Saya gelapkan sikit bahagian sini. Sama juga sebelah kanan. Dia kerja teliti lah sikit kan kalau kita nak cantik. Boleh ya kawan-kawan? Okey, kurang lebih ya. Kurang lebih begitu. Okey, jadi kalau kita perhatikan, kita nampaklah objek kita ini dia nampak melengkung sedikit. Okey. Jadi lagi real kamu blend dekat sini, lagilah real jadinya ya. Jadi kadang-kadang nak membantu kamu punya warna tu untuk dia blend lebih cantik, itu yang kita gunakan tisu tadi tu ya. Dia boleh membantu kamu untuk bagi kesan perubahan tone warna yang lebih lancar lah ya. Jadi kamu boleh guna tisu tu nak bagi nampak. Saya biarkan bahagian tengah-tengah dia ni putih. Okey, supaya menunjukkan itulah kesan cahaya yang paling cerah di tengah-tengahnya. Okey, dia dapatlah kesan sedikit yang objek kita ini dia melengkung. Jadi itulah maksud rendering tadi ya. Okey, seterusnya boleh tak kita nak tambahkan bayang? Boleh tak kita nak tambahkan bayang kepada objek kita ni? Boleh. Disebabkan lampu kita tadi ni bahagian hadapan, jadi mungkin kita boleh buat bayang dia di bahagian belakang. Okey, nak nampakkan sikit bayang tu, saya buat freehand saja bayang dia sebelah belakang sini. Kita boleh buat macam tu. Kemudian saya gelapkan bahagian belakang ini, menunjukkan inilah dia punya bayang dia di bahagian belakang tu. Boleh je. Kita gelapkan sikit belakang. Menunjukkan inilah bayang bagi objek ni. Jadi secara tak langsung bila kita lihat, kita tahulah yang lampu dia sebenarnya daripada hadapan.
Okey, kurang lebih macam itulah objek kita. Kita dapat lihat kita punya silinder, ada kesan rendering, nampak kesan pencahayaan dan juga bayang dia. Jadi kamu boleh buat pelan-pelan, nak nampak lebih real, dia punya blending tu kena betul-betul cantik lah kan. Ni daripada yang gelap kepada yang cerah ni. Okey, dia kena betul-betul cun lah. Ya. Dia kena kerja yang teliti. Semestinya akan mengambil masa sedikit lah. Okey, jadi kurang lebih begitulah kawan-kawan. Ada ke kawan-kawan kita nak share dengan kita silinder ni? Boleh ke saya tengok? Atika, Atirah dia selalu buat laju. Betul saya kata Atirah dia selalu buat laju. Saya tengok. Oh, cantik Atirah buat. Ya Allah, ini dah hebat sangat dah ni. Nampaklah dia punya silinder dia melengkung. Sangat 3 dimensi. Tahniah Atirah, cantik. Nanti ambil gambar hantar terus tugasannya. Atika kalau dah siap, Fakrul ni kalau saya tunggu dia siap, memang krik-krik saya. Jangan macam itulah saya menunggu Fakrul ni. Ya Allah Fakrul, sampai krik-krik. Atika dah siap, nak tengok Atika. Boleh? Boleh sharekan dengan kita. Sekejap. Oh lah, Atirah tadi saya terlupa share screen Atirah. Saya tengok Atika dulu. Atika. Oh, cantik Atika. Kemas, cantik, bayang-bayang, siap dah. Okey, cun. Very good. Atika nak tengok lagi. Atirah, nak tengok lagi sekali Atirah? Boleh tak? Tadi saya lupa share screen dia. Okey, nak tengok. Oh, very good. Alright, cantik. Alright, thank you. Thank you, Atirah. Kawan-kawan lain ada. Kawan kita ramai ni. Nabil, Fakrul, Zafaran. Dia orang senyap. Dia orang tak nak share dengan kita ni. Okay? Alright. Baik. Baiklah kawan-kawan semua. Okay. Jadi, tugasan nombor 2 tadi saya tinggalkan kepada kamu ya. Sebab saya rasa kamu boleh buat ni. Sebab dia sama macam soalan nombor 1 Soalan nombor 2 ni. Kalau sedikit tips saya nak berikan kepada kamu lagi sekali saya tunjukkan. Kita perhatikan cahaya dia daripada belakang menghala ke sini. So yang paling gelap adalah permukaan ini dan juga permukaan ini sebab dia terlindung. Yang kedua gelap adalah permukaan tepi ini dan juga permukaan ini. Ini sama, kedua gelap. Yang paling cerah adalah permukaan atas dan permukaan sini sebab dia kena cahaya. Okey? Bayang-bayang dia berada di sebelah sini. Okey? Jadi kawan-kawan boleh buat bayang-bayang di sebelah sini. Gitulah. Okey? Jadi saya harap kawan-kawan boleh selesaikan tugasan minggu ini. Okey? Untuk soalan 1, 2 dan 3. Soalan 1 dan 3 dah siap kebanyakannya. Boleh ambil gambar dan hantar. Soalan 2 lah kena buat sikit. Okey. So, kawan-kawan di talian ada sebarang soalan tak? Kawan-kawan di talian ada sebarang soalan? Saya tengok chat sekejap. Tak ada, Atika kata. Kawan-kawan lain ada soalan? Tak ada? Alright. Baik. Tak mengapa. Macam biasa, kalau ada soalan, boleh tanya kemudian di grup Telegram tu. Okey, insya-Allah saya akan jawab di sana. Okey. Seperti biasa, kita ada buat rakaman sesi ini. Okey, kawan-kawan yang nak tonton semula yang terlog out tadi macam Raudah, kesian dia. Ya, talian dia tak baik. Rifki pula bateri habis, tak mengapa. Boleh tonton semula rakaman. Okey, dan cuba untuk buat tugasan dan hantar. Okey. Baik, saya rasa kita bolehlah stop sampai sini ya. Boleh kita pergi sarapan. Okey tak? Okey ke tak okey, kawan-kawan? Okey, baik. Akhir sekali, jangan lupa isi kehadiran kita pada hari ini ya. Jangan lupa isi kehadiran. Okey, sebelum kita tamat tu nanti kamu terus saja keluar tak isi kehadiran, susah pula ya. Jadi isi kehadiran dulu, hantar tugasan. Ada masa seminggu untuk hantar tugasan. Kita akan jumpa lagi insya-Allah. Minggu depan kita cuti ke? Ya ke cuti minggu depan?
Mari kita tengok kalender sekejap. Cuti ke kita minggu depan? Mana kalender saya? Mana tengok sekejap kalender? Tengok kalender sekejap. Ni bulan berapa? Ni bulan 10. Okey. Minggu hadapan adalah Deepavali. Okey, so kita akan bercuti sekolah bermula pada hari Rabu, 3 hari bulan, Rabu, Khamis, Jumaat. Jumaat itu adalah hari cuti untuk keputeraan Sultan Perak. So, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu dan Ahad. Kita akan bercuti kurang lebih 5 hari. Okey, kita akan bercuti 5 hari. Kemudian kita akan sambung balik sesi persekolahan 8, 9, 10, 11, 12 itu. Jadi kita akan berjumpa next adalah pada 11 November. Okey. So kawan-kawan ada masa 2 minggu lah nak hantar tugasan saya minggu ni. So banyak masa dan cuti lagi sama. Okey. Walau bagaimanapun saya nasihatkan siap awal, hantar awal supaya tak adalah nanti kamu pening-pening ataupun lupa ya, dan boleh cuti dengan baik. Baik, pesanan terakhir daripada saya. Okey. Tolong sama-sama kita jaga kesihatan ya, jaga kesihatan, jaga SOP di mana saja kamu pergi, balik kampung ataupun berjalan-jalan holiday ke apa ke, okey, sentiasa jaga SOP. Jangan kalau tempat tu ramai sangat orang, janganlah kita pun pergi sekali kan. Sentiasa pakai pelitup muka, pakai hand sanitizer lah. Okey, walaupun wabak COVID-19 ni kita tengok patternnya dah menurun, tetapi kita tetap kena patuhi SOP dan jaga kesihatan masing-masing. Okey, baik, itu saja saya rasa daripada saya. InsyaAllah kita akan jumpa lagi selepas cuti persekolahan Deepavali ya, pada 11 November next kelas kita. Baik, itu saja daripada saya. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye. Terima kasih, cikgu. Alright, sama-sama.